Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan pergi kepada matematik pengguna bab 3, insurans bahagian 1. (3.1) Risiko dan perlindungan insurans. Standard pembelajaran. Menjelaskan maksud risiko dan kepentingan perlindungan insurans dan seterusnya mengenal pasti jenis insurans hayat dan insurans am bagi melindungi pelbagai risiko. Apakah itu risiko dan insurans? Risiko merujuk kepada sesuatu perkara ataupun elemen yang mana tidak dapat ditentukan dan melibatkan kerugian. Itu adalah risiko. Kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielakkan. Perkara kedua adalah insurans. Insurans bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans, yang mana kontrak insurans dimeterai antara syarikat insurans dan pemilik insurans. Apakah itu insurans? Di insurans, term-term yang terlibat adalah yang pertama, syarikat insurans. Syarikat insurans ialah pihak yang bersetuju untuk membayar pampasan atas kerugian yang telah diinsurankan. Pemegang polisi iaitu pemilik insurans, pihak yang akan menuntut dan menerima pampasan atas kerugian yang dialami. Seterusnya adalah kontrak insurans. Suatu polisi dan sebagai bukti kepada perjanjian yang telah dibuat antara syarikat insurans dengan pemegang polisi, iaitu pemilik insurans. Premium. Premium ialah jumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi ataupun pemilik insurans kepada syarikat insurans. Prinsip indemnity. Prinsip indemnity ialah syarikat insurans akan membayar ganti rugi kepada pemegang polisi iaitu pemilik insurans sekiranya berlaku kerugian yang diinsurankan pada amount yang tidak melebihi kerugian yang dialami tertakluk kepada jumlah perlindungan yang diinsurankan. Kesimpulan dia, prinsip utama dalam sistem insurans adalah untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi iaitu pemilik insurans. Tidak akan membenarkan pemegang polisi atau pemilik insurans memperoleh keuntungan daripada insurans yang dibeli. Yang tiga, mengurangkan beban kewangan yang akan ditanggung oleh pemegang polisi apabila berlakunya kerugian atau kemalangan. Maka kita akan pergi kepada jenis insurans. Jenis insurans ada dua, insurans hayat dan insurans am. Insurans hayat ialah kematian, penyakit, kritikal dan hilang upaya. Iaitu insurans hayat menjamin pembayaran manfaat kewangan kepada pemegang polisi atau pemilik insurans sekiranya berlaku kematian terhadap orang yang diinsurankan atau bawah keadaan yang ditetapkan dalam kontrak. Insurans seterusnya adalah insurans am. Insurans am melibatkan insurans motor, kebakaran, perubatan dan kesihatan, kemalangan diri dan perjalanan. Berikut merupakan maklumat berkaitan insurans motor, yang mana insurans motor memberikan perlindungan terhadap sebarang kerugian atau kerosakan berkaitan dengan penggunaan kenderaan berenjin. Di bawah ini dinyatakan 4 jenis polisi insurans motor yang melindungi kenderaan anda. Boleh lihat di situ. Perlindungan ada 4, liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian, kerugian terhadap kenderaan, kerugian terhadap kerosakan. Jadi ini adalah berkaitan insurans motor. Insurans motor. Pihak pertama ialah pemandu ataupun pemegang polisi ataupun pemilik insurans tersebut. Pihak kedua ialah syarikat insurans. Pihak ketiga mana-mana individu yang terlibat kemalangan disebabkan oleh pemandu, tidak termasuk penumpang. Liability iaitu jumlah hutang yang perlu dijelaskan dengan wang, barang atau perkhidmatan. Jadi itu berkaitan dengan insurans motor. Insurans kebakaran. Perlindungan terhadap kerugian akibat kebakaran
kilat dan letupan yang berlaku pada rumah kediaman ataupun bangunan perniagaan. Pampasan akan dibayar oleh syarikat insurans untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi, iaitu pemilik insurans, tertakluk kepada jumlah yang diinsurankannya. Insurans perubatan dan kesihatan. Kemerosotan kesihatan yang mungkin dihadapi. Kos perbelanjaan hospital dan pembedahan. Antaranya adalah insurans hospital dan pembedahan, insurans penyakit kritikal, insurans pendapatan akibat hilang upaya dan insurans pendapatan hospital. Seterusnya, insurans kemalangan diri. Pemegang polisi atau pemilik insurans mengalami kecederaan anggota badan, kecacatan, hilang upaya ataupun meninggal dunia berpunca secara langsung daripada kemalangan. Berbeza daripada insurans hayat, perubatan dan kesihatan. Insurans perjalanan melindungi pemegang polisi atau pemilik insurans terhadap kerugian dalam perjalanan sama ada melalui darat, udara atau laut seperti kematian dan kecacatan kekal, kehilangan bagasi, pasport dan duit, belanja perubatan dan lain-lain. Tempoh perlindungan kebanyakan 1 tahun ataupun kurang. Premium dibayar pada satu masa apabila anda memerlukan. Maksudnya insurans perjalanan ini terpakai apabila ada perjalanan baru dimohon. Itu maksudnya insurans perjalanan. Insurans berkelompok. Perlindungan kepada sekumpulan individu, pekerja syarikat atau murid sekolah atau pelajar institusi pendidikan. Yang pertama, organisasi. Insurans berkelompok kepada organisasi. Perlindungan kewangan disediakan kepada pekerja seperti kematian, hilang upaya, kemasukan hospital, pembedahan dan had-had perlindungan tertentu. Itu adalah untuk organisasi. Seterusnya, untuk murid, perlindungan kewangan seperti kematian, lumpuh, kecacatan, elan kerusi roda dan had perlindungan tertentu. Sebagai contoh, skim takaful pelajar sekolah Malaysia, TPSM. Maka secara keseluruhannya, insurans adalah sebagai bantuan kewangan kepada keluarga sekiranya anda hilang upaya, menghidap penyakit kritikal atau meninggal dunia. Yang kedua, mengurus perbelanjaan hidup, hutang dan komitmen sekiranya anda tidak mampu bekerja. Yang ketiga, bayaran perbelanjaan perubatan rawatan yang tinggi. Dan yang terakhir, sebagai pampasan terhadap kerugian yang dialami. Maka kita lihat kepada contoh soalan latihkan diri 3.1a. Berdasarkan situasi berikut. Encik Daud membeli satu polisi untuk dirinya jika dia terlibat dengan kemalangan daripada syarikat insurans bersatu berjumlah RM300,000 dengan bayaran bulanan ataupun premium RM RM100. Jadi itu soalan dia. Maka A, siapakah syarikat insurans dan pemegang polisi? Okey, syarikat insurans ialah syarikat insurans bersatu. Pemegang polisi ataupun pemilik insurans ialah Encik Daud. B, berapakah had perlindungan? Had perlindungan ialah RM300,000. Berapakah nilai premium bulanan ataupun nilai bayaran bulanan? Iaitu RM100. Dan nyatakan risiko yang diinsurankan. Seperti di situasi tersebut, iaitu kemalangan diri. Jadi itu untuk soalan 1. Kita pergi soalan 2. Pada suatu hari, kereta Melissa telah melanggar sebuah kereta lain dalam satu kemalangan dan dia didapati bersalah. Akibat kemalangan itu, kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk dan pemandu kereta yang dilanggar, Melissa, mengalami kecederaan patah kaki. Melissa ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta serta kos rawatan kecederaan pemandu tersebut. Berdasarkan senario di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Melissa kepada syarikat insurannya jika dia menginsurankan keretanya bawah polisi pihak ketiga. Jadi apakah yang boleh dituntut? Okey. Yang pertama, kos rawatan kecederaan, kerugian dan kerosakan kereta yang dialami oleh
pihak ketiga sahaja. Jadi itu sahaja yang boleh dituntut. Okey, kita boleh lihat nanti di bahagian insurans motor di jadual polisi tersebut untuk maklumat lanjut. Jadi ini adalah berkenaan dengan insurans bahagian 1. Kita akan bersambung lagi di bahagian 2.